Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram, kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hai, nama saya Bella. So, hari ni saya nak ceritakan pengalaman seram saya semasa saya terpilih untuk mewakili bola sepak. Masa tu umur saya dalam 15 tahun, Form 3. So, waktu tu saya terpilih untuk mewakili bola sepak Malaysia Under 15. And saya terpilih untuk pergi ke camp di Negeri Sembilan. Dan waktu itu yang terpilih adalah dalam 30 orang. Dan waktu tu yang saya nak ceritakan sebenarnya semasa kejadian dekat camp tu adalah tempat camp tu tak adalah jauh daripada bandar, tapi sebenarnya dia dekat pinggir bandar jugalah. Dekat dengan kawasan situ, dekat dengan kawasan hutan. Dan saya pun waktu tu tak adalah nak fikir apa-apa sebab waktu tu kita ramai kan. Tapi yang nak dijadikan cerita adalah waktu tu dekat dalam hotel tu hanya ada kita orang saja yang ada dekat hotel tu. Waktu tu saya duduk dengan kawan saya, satu sebilik, 2 orang. Saya dengan kawan saya itu saya panggil dia Cok. So dalam bilik tu memang ada kita orang 2 je. And waktu tu sepanjang 1 minggu kita orang berada kat situ, tak ada apa-apa perkara seram lah yang kita orang rasa. And hari keesokan tu, waktu tu kita orang baru je balik daripada training petang tu. So kita orang balik memang kita orang jogging untuk pergi ke hotel tu. Dan memang waktu tu memang penat sangat. So dalam waktu kita orang sampai kat hotel tu dalam pukul 7.30 malam. So kita orang dah mandi-mandi, cuma kawan saya seorang je yang Cok ni lambat sangat mandi, maksudnya dia orang terakhir yang mandi. So kita orang semua yang dah siap, kita orang turun ke bawah untuk makan. Tapi kita orang tak sedar langsung yang Cok ni dia tak turun lagi untuk join makan dengan kita orang. Tiba-tiba waktu tu kita orang tengah ambil makanan apa semua, dia turun. Sebab kita orang tahu dia punya perwatakan, dia memang seorang yang ceria, dia suka bergurau apa semua. Tapi waktu dia turun tu kita orang dah nampak something yang pelik dekat dia. Macam getah rambut dia, yang waktu tu getah rambut dia colour merah. Patutnya dia ikat kat rambut tapi dia ikat dekat kaki dia. Waktu tu kita orang dah pelik dah kenapa dia ikat getah rambut dia dekat kaki. Lepas tu bila kita orang dah kat meja makan, memang kebiasaannya kita orang akan baca doa ramai-ramai, doa makan lah. Yang kat situ dah nampak pelik yang Cok ni waktu dia kita orang nak makan nak doa tu, tangan dia macam biasa kita akan macam ni tau, tapi tangan dia macam ni, macam main-main dengan nak doa tu. Dia macam bukan kebiasaan dia. Lepas tu waktu kita orang makan tu kita orang perhatikan je kat dia, tapi memang nampak perangai dia tu pelik. Dia suka bila kita orang makan dia akan jeling macam tu bukan dia, tu bukan diri dia. So lepas tu waktu kita orang dah makan tu, tiba-tiba dia menjerit. Bila dia menjerit tu, semua orang rasa macam, kau kenapa? Kau kenapa kan? Lepas tu, waktu tu semua dah datang kerumun kat dia. Dia terus lari, naik ke bilik hotel kita orang kat tingkat 1. Dia naik, lari, and then saya dengan kawan saya yang lain, 2 orang kejar lah dia. Kita orang kejar dia. Sampai kat satu bilik, nampak dia tengah duduk dalam keadaan yang merangkak. Maksudnya dalam keadaan merangkak dia kat dalam bilik tu. Lepas tu kita orang tak tahu nak buat apa, just kita orang pergi lari kat dia, kita orang grab dia, kita orang pegang dia. Lepas tu kita orang baringkan dia dekat satu katil. Waktu kat katil tu dah nampak mata dia merilau-rilau tau, macam meracau-racau untuk lepaskan dia. Dan tu kita orang pun bawa turun dia ke ground floor. Dan kita orang baringkan dia kat situ dan kita orang suruh kawan-kawan yang lain pegang tangan dia dengan kaki dia, sementara waktu tu coach kita orang call ustaz untuk tengok-tengokkan dia lah. Lepas tu bila ustaz tu dah datang, nampaklah dia memang lagi meracau-racau daripada tadi. Kejadian tu terjadi dalam 1 jam untuk selesaikan benda tu. Tapi dalam masa 1 jam tu, kawan-kawan saya yang lain, dalam 2-3 orang terkena histeria. Sampai semua menjerit-jerit waktu tu. Ustaz tu lepas tu settle lah benda-benda macam ni. Memang kita orang semua tak boleh nak tidur dekat atas.
Bila kita orang tak tidur atas, kita orang semua kena tidur bawah. Dan pada satu malam tu, dalam around 2 pagi, saya dengan kawan saya seorang ni tak tidur lagi sebab kita orang tengah tengok cok tu. Sebab kita orang dua kena jaga dia. Lepas tu kawan saya seorang ni, dia ajak saya naik ke tingkat 1 sebab dia nak ambil dia punya bantal peluk. Lepas tu saya pun naik dengan dia. Tapi waktu tu kita orang naik pun senyap lah, tak nak bagi tahu dekat coach kita orang apa semua. Lepas tu saya ikut dia naik. Memang waktu tu nak naik tu, tangga dia memang tertutup. Dia macam satu tangga saja untuk kita orang naik. Dan ke atas tu memang sunyi sebab tak ada siapa-siapa pun kat atas tu. Semua duduk tidur dekat bawah. So waktu saya dah naik tu, kita orang pun ambil lah bantal apa semua kat dalam bilik. Waktu kita orang nak jalan keluar tu, memang ada satu hall tu, kita orang jalan keluar. Kawan saya dah turun tangga dah. Tapi tiba-tiba saya dengar macam ada suara. Macam suara humming. Macam macam tu. Saya dengar, saya pandang belakang. Waktu tu, saya tak nampak pun muka ke apa. Tapi yang saya nampak hanyalah satu susuk tubuh. Dia pakai tudung macam orang lama, macam baju kurung Kedah yang macam memang lama gila. Dan saya nampak dia jalan membongkok, jalan ke section yang lain, bilik yang lain. Saya nampak dia masuk. Lepas tu saya tak nak fikir apa-apa. Saya terus lari, turun bawah dan saya tidur. Keesokan pagi dia tu, waktu tu kita orang tak training apa semua. Coach pun dekat floor lain, kita orang floor lain. So memang waktu tu kita orang berkumpul dalam satu bilik yang kita orang cerita, barulah terbuka apa yang sebenarnya terjadi dekat hotel tu. Maksudnya masing-masing pernah dengar, masing-masing pernah nampak susuk tubuh yang saya ceritakan tu. Maksudnya bukan saya je lah yang nampak, ada beberapa orang lain yang nampak. Cuma kawan saya tu yang kena histeria tu waktu dia mandi seorang-seorang tu, memang dia dengar ada orang bunyi macam yang saya buat humming tadi. Lepas tu memang kita orang dekat hotel tu memang saya memang suka bergurau dengan dia. Maksudnya kalau setiap kali orang-orang nak mandi, saya akan tutup lampu. So waktu tu dia rasa macam saya yang tutup lampu dia mandi. And dia panggil nama saya. Tapi waktu tu memang saya tak ada kat atas tu pula. Lepas tu bila dia buka, memang betul apa yang saya nampak, memang betul dengan apa yang dia cerita. Dia nampak nenek tu depan dia. Lepas dia nampak nenek tu, dia terus tak ingat apa yang terjadi lepas tu. Okay, kesimpulan daripada cerita ni, bagi saya kalau kita nak pergi ke tempat-tempat baru, kita janganlah terlampau seronok ataupun bila kita ada kat tempat tu, kita kena jaga mulut kita. Sebab kita kat tempat orang, bukan tempat kita. Macam tu juga kalau kita pergi rumah orang, kita kena bersopan santun.